السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Tuan Imam dan seluruh muslimin, muslimat, hadirin hadirat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya bagi Allah atas iradah dan qudrahnya dipertemukan kita lagi malam ini setelah 2 kali penangguhan yang dialasankan, yang diletakkan alasannya ialah corona. Jadi tuan-tuan sekalian, malam ni saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian tentang suatu ulasan yang bersangkut dengan fatwa musim KPKP baru ni. Bukan nak ulas isu berkaitan dengan fatwa tu, tapi nak ulas tentang suatu ulasan yang dikaitkan dengan fatwa-fatwa tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, lebih kurang 1.5 bulan yang lepas ataupun kurang sedikit, ada ulasan yang menyebut bahawasanya amalan norma baharu di dalam zaman PKP ini bersebabkan wabak corona ini yang amalan itu pada asalnya katanya bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan norma baru ini termasuk dalam fitnah Dajjal. Itu ulasan. Jadi tuan-tuan sekalian, saya bila mendengar kenyataan dan ulasan itu rasa terpanggil jugalah untuk sedikit memberi respon pencerahan terhadap ulasan tersebut. Patutkah ataupun tidak, layakkah ataupun tidak kita mengatakan bahawa amalan norma baharu ni dalam perkara ibadat, termasuklah tuang ayat qalah peringkat awal hari itu ni, dan berjabat tangan tanpa sentuh tangan, bersalam tanpa sentuh tangan, kemudian sembahyang tutup mulut, dan penjarakan saf 1 meter. Patut ataupun tidak kita mengatakan fatwa itu yang sedang kita amalkan sekarang ini sebagai fitnah Dajjal. Di samping kawan-kawan lain diulah untuk semak semula, cek semula, kaji semula, macam-macam lah. Maka untuk menjawab ulasan tadi, maka kita berkata begini. Jawapannya ada 2 kaedah. Kaedah pertama, jawapan pendek.
Kaedah kedua, jawapan panjang. Jadi, untuk mengaitkan amalan norma baharu yang berpunca kuasa, fatwa negeri, bahkan ke semua negeri di seluruh Malaysia, amalan fatwanya serupa. Bahkan seluruh negara umat Islam, begitulah amalannya. Mungkin ada 2-3 tempat yang berbeza, itu terkecuali. Termasuk Arab Saudi. Termasuk 2 tanah haram. Kalau tuan perhati hari ini, itulah amalan mereka. Sama dengan kita. Tasyudud, penjarakan saf, salam tak sentuh tangan. Kedua, kemudian salat ada yang tutup mulut dan sebagainya. Maka bila dikatakan bahawa ini fitnah Dajjal kerana alasannya Nabi kata lagu lain, fatwa kata lagu lain. Bila Nabi kata lagu lain, fatwa pergi kata lagu lain, mana fatwa ini tak serupa dengan Nabi kata. Hak Nabi kata tu sunnah Nabi. Dan yang berlain dengan Nabi kata ni disebut sebagai sunnah WHO. Maka kerana bercanggah itulah dikatakan ini adalah fitnah Dajjal. Dikaitkan pula benda itu adalah mendapat khidmat nasihat pakar perubatan yang bersumberkan kepada WHO di bawah PBB. Dikaitkan pula dengan Freemason. Maka tuan-tuan sekalian, terbitlah apa yang disebut tadi sebagai fitnah Dajjal. Wal'ayazabillah. Maka jawapan pertama saya nak katakan bahawa mengaitkan fatwa-fatwa ini dengan fitnah Dajjal tidak tepat. Di sudut istilah fitnah Dajjal itu sendiri. Kerana apa? Kerana tuan-tuan sekalian sedia maklum, disebut fitnah Dajjal ialah suatu perkara yang datang package dengan Dajjal datang. Sama ada cakapan Dajjal ataupun perbuatan Dajjal semasa dia datang tu. Maka itulah dikatakan fitnah Dajjal. Yakni ujian-ujian, cabaran-cabaran yang Dajjal ramai untuk uji iman orang beriman. Maka nak dikatakan fitnah Dajjal, mesti Dajjal kena mai dulu. Kalau Dajjal pun tak timbul lagi, dia hidup dah, ada dah, itu kita kena percaya. Zaman Nabi Muhammad pun dia telah ada, tapi Allah tak izinkan dia zahir dan bersama kita lagi. Belum masanya. Maka selagi mana Dajjal tu tak mari, tak layak kita kaitkan apa-apa sebagai fitnah Dajjal. Boleh faham kan? Tokey pun tak ada lagi. Dajjal itulah. Tiba-tiba pergi kata ada ni fitnah Dajjal. Kok mana? Maka untuk faham apa yang saya sebut ini, saya beri satu perumpamaan ataupun analogi. Seorang lelaki, dia bersemang derah dengan kita. Dia kata, susah betul yang ada bini. Payah. Macam-macam ujian, fitnah. Nak terbit, tanya, pergi mana tu? Pergi dengan siapa tu? Pergi buat apa tu? Payah, dia kata payah. Tunggu silap jawab, pergi dengan Tok Imam. Tanya, pergi tang mana dengan Tok Imam? Tanya, payah sungguh, dia kata. Itu nak terbit rumah. Balik pula, lewat sikit. Main mana tu? Pergi dengan siapa tu? Tuan, payah sungguh dia tak ada bini. Kita pun tanya dia, mu menikah lagi tak? Dia jawab, tak menikah lagi. Habis tu, bini tak ada lagi. Habis tu, yang dia kata payah bini main kat mana? Faham kita ni? Dia tak menikah lagi, bini pun tak ada. Tiba dia payah ada bini.
Tak betul ya. Dajjal pun tak terbit main lagi. Tiba-tiba duk kata benda ni fitnah Dajjal. Tuan-tuan, tak betul. Faham kau lah? Baik. Yang kedua, jawapan yang sedikit panjang. Tapi taklah berjela. Sekadar panjang yang tidak berjela. Kenapa ulasan tadi mengatakan ini fitnah Dajjal? Kerana amalan fatwa ni adalah bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas kerana bercanggah itu dikatakan sebagai fitnah Dajjal. Betul tak? Jawapannya silap. Pasal apa? Kerana tuan-tuan bos sekalian, sebagai contoh disebut dalam isu saf. Dibaca hadis tentang saf. Maka hadis Nabi sebut, betulkan saf. Samakan saf. Dan tutup lubang antara saf. Maknanya saf tu rapat. Nabi kata, rapatkan saf. Tiba-tiba fatwa kata, musim PKP ni jarakkan saf 1 meter. Jadi dia kata, fatwa ini menyanggahi sunnah Nabi. Bila bercanggah dengan Nabi kata, hal ini dia kata betul ya. Tuan-tuan pun sekalian, tak ada siapa menafikan bahawa asal saf rapat. Sebab Nabi yang kata, Nabi yang suruh. Dan rapatkan saf itu termasuk dalam perkara sunat. Bukannya wajib. Bukan memperlihatkan sunat, tapi dia bukan wajib. Maknanya, tak ada siapa yang kata, saf itu tidak rapat. Semua kata saf rapat pada asalnya. Tiba-tiba berlaku keadaan yang berbeza. Suasana telah berubah. Iaitu keadaan tidak kondusif. Ada pula penyakit berjangkit. Yang mana penyakit itu boleh berjangkit dengan sebab adanya sentuhan. Sentuhan berlaku bila ada tentuan rapat-rapat. Maka mengelak mudarat tadi pun adalah satu tuntutan agama. Sebab itu hadis Nabi juga, Nabi kata la darar wala dirar fil Islam. Jangan kamu mudarat diri kamu sendiri dan jangan mudarat orang lain juga. Apa kaitan hadis ini dengan jarakkan saf? Oleh kerana nasihat perubatan kata, corona itu bahaya pada nyawa. Dan boleh korbankan nyawa. Tuan-tuan percaya ke tak ni? Corona boleh korbankan nyawa dengan izin Allah. Kena tambah lagu tu ke mah kita pula. Tuan-tuan setuju tak kalau kita kata corona boleh mengorbankan nyawa dengan izin Allah? Dengan izin Allah tak apa, faham semua itu akidah kita. Tapi secara umumnya, ya, kita akui. Juta dah meninggal seluruh dunia bersebabkan virus corona. Di Malaysia kita sekarang ini dah 301 orang. Tak lebih. 301 lah petang ni. 300 itu banyak oh. Ramai pada jemaah masjid kita ni. Nah, abang kata. Jadi kita telah buat satu kesimpulan berdasarkan nasihat perubatan, corona boleh korbankan nyawa. Dan jaga nyawa itu satu keperluan. Jaga nyawa satu keperluan. Antaranya jaga nyawa jangan berkena jangkitan corona. Tak mau kena jangkitan corona jangan duduk rapat-rapat. Kerana kalau duduk rapat pula akan ada sentuhan. Jadi boleh bawa pada mudarat nyawa. Dan jaga nyawa itu adalah suatu kewajipan agama. Lalu dalam keadaan begini, tuan-tuan puan sekalian, Nabi kata rapatkan saf. Fatwa kata jarakkan saf musim PKP ni. Maka kita pun kata
dalam bab saf ini, rapat ke tidak, ada dua hukum. Hukum asal, jika tidak ada masalah, tidak ada isu jangkitan, kalau duk rapat, maka silalah rapat. Kalau renggang, hukumnya makruh. Dan jika sekiranya keadaan berubah, duk rapat ada bahaya mudarat, maka mengambil sunnah Nabi, Nabi kata la darar wala dirar. Quran pun kata wala tulqu biaidikum la tahlukah. Jangan kamu sengaja buat benda yang kamu boleh binasa. Maka kita pun kata duk jarak. Dan jarak saf musim PKP ini adalah hukum aridhi. Hukum baru timbul. Pasal apa baru timbul? Kerana asal saf rapat-rapat. Jangan duk renggang-renggang. Jangan bagi ada lubang, itu asal saf. Tiba-tiba keadaan berubah, perlu kepada jarak. Juga itulah maqasid syariah. Maka kita pun kata, rapatkan saf ketika tidak ada jangkitan penyakit, itu adalah hukum asal dan sunnah Nabi. Dan jika keadaan berubah, menyebabkan terpaksa dijarak ataupun diminta jarak untuk mengelak mudarat, berdasarkan sunnah Nabi juga, la darar wala dirar, maka kita berkata hukum jarakkan saf musim PKP pada sunnah Nabi juga. Bila kita kata lagu tu, ada orang tanya, Ustaz, mana dari kata Nabi suruh jarakkan saf? Ni panjang cerita. Hak lagu ni tuan, dia passion nak kena habang satu-satu. Dia tanya kita, bila habang, hukum asal sunnahnya rapatkan saf bila keadaan kondusif. Tapi bila keadaan berubah, rapat mungkin ada bahaya jangkitan corona, maka jarak. Jarak pun hukum syarak juga. Sunnah Nabi juga. Bila sebut lagu tu, dia pun gaduh nak tanya. Bila kata jarakkan saf musim PKP itu sunnah, sila bawa dalil. Ada tak Nabi kata silakan jarakkan saf? Jawapannya tak ada. Tetapi mafhumnya ada. Hak orang nak lagu tu, dia pasien kena habang habis. Orang lagu tu, hak faham betul lagu tu. Kau nak ajak makan nasi di rumah kena habang, siap-siap. Sekali lagi paling syak main rumah nak makan nasi. Jadi makan nasi. Ada lauk. Ayam goreng. Yang goreng dia pun garam, tak pun gula abang dia. Kena abang. Lepas tu dia goreng bawang pula. Lepas tu dia tabung atas. Nak bagi tak rasa muak. Tuan-tuan panjang cerita. Dia dekat mesin pula. Nak cerita lagi. Dong pucuk jangguih. Kena abang belakang. Pasal apa kalau dia sebut bab makan nasi saja. Dia nampak pada nasi lah. Contoh lah orangnya betul ni. Dan malam ni makan nasi di rumah lah. Dia pun, minta maaf Ustaz, saya kena makan lauk juga, nasi tak lepas. Dia ni tuannya betul, dia kena habang sebiji-biji. Orang lagu tu pun ada. Orang lagu tu jujur dia betul. Tapi fiqahnya tak berkembang. Fiqah berdiri atas kepahaman. Bukan atas betul-betul, tuan-tuan. Tak apalah. Jadi, saya pun sebut juga, di tanah Melayu kita ni, walaupun tak main PKP pun, walaupun bincang lama lah, rapatkan saf, tuan-tuan, sunat sebagainya. Tapi duk renggang itu. Daripada tak PKP sampai kelas, rupa je, cuma lah jarak lebih sikit. Rakaat pertama, mungkinlah berdiri tuan belaga tumit. Lama-lama dia beri, bisa geli, belaga apa, berkuli kau, dia renjak sikit. Rakaat kedua, dia kuejoh. Hati tuan tak PKP pun dah renggang lama dah. Tak apalah. Itu alasan yang diberikan. Contoh yang kedua, dia sebut gini. Nabi larang kita tutup mulut ketika semayang.
Ada hadis yang Nabi larang kita tutup mulut ketika sembahyang. Tiba-tiba fatwa musim PKP ni suruh tutup mulut. Maka fatwa ini jadi amalan norma baru bercanggah dengan sunnah Nabi. Nabi larang tutup mulut, fatwa kata buka mulut. Fatwa kata tutup mulut. Maka dia kata yang sunnahnya buka mulut, tutup mulut itu bercanggah dengan sunnah. Maka dia adalah tak betul. Contoh hadis yang kata Nabi larang tutup mulut sembahyang tu bukan dibahaskan sehari dua ni. Ratusan tahun dah ulama bincang. Al-Hafiz Ibn Adibah sebagai contoh. Dia kata hadis yang Nabi larang tutup mulut sembahyang itu, faham dah. Kan takut serupa dengan puak tu. Dan itu bila keadaannya adalah selamat. Tapi dia kata, kalau keadaan berubah, dengan maksud antaranya mungkin ada jangkitan jika buka mulut ni. Jangkitan penyakit dan sebagainya, jika buka mulut, maka tak mengapa ketika itu untuk tutup mulut. Tentu fatwa ni bukan sehari dua ni. Nah, ratusan tahun dah umur dia. Imam Nawawi pun berkata demikian. Bila keadaan berubah, kalau buka mulut mungkin menyebabkan ada jangkitan, wabak sebagainya, maka sila tutup mulut. Fatwa tu bercanggah dengan Nabi tak? Tutup mulut sembahyang ketika ada wabak, jangkitan wabak. Bercanggah dengan Nabi tak? Kau tengok Al-Zahir bercanggah, ha? Sebab Nabi kata jangan tutup. Fatwa kata tutup bila musim corona. Nampak macam bercanggah, ha? Sebenarnya tidak. Buka mulut ketika sembahyang, zaman tidak ada jangkitan wabak, itu hukum asal. Bila ada jangkitan wabak, bila buka mulut, makna teman sekalian, sila tutup. Itu hukum aridi, hukum baru jadi. Dan kedua-duanya lah hukum syarak. Orang tanya, apa dalil Ustaz hak kata tutup mulut ni? Kita kata, kerana jangkitan wabak corona lah. Ada dalil ke? Jawapannya ada mafhumnya. Nabi kata, la darar wa la dirar. Jangan mudarat diri sendiri dan jangan mudarat orang lain. Fahamnya tutup mulut ketika musim PKP. Ini pun dengan nasihat pakar perubatan. Siapa yang bergejala, itu dia lagi-lagi lah tuan-tuan. Saya sebut ini tuan, bukan saya menafikan bahawa tak ada orang yang buka mulut ketika sembahyang. Kita sendiri pun buka kadang-kadang. Betul tak? Kita sendiri pun. Ini bercakap ni buka ni. Tengok orang dia beramai sungguh, dia ceramah pun tutup mulut. Khutbah tutup mulut sebab fatwa kata lagu tu. Hak ustaz pula. Dia kata jaga fatwa tapi buka mulut. Dia kata kita. Kita bincang segi fatwa tu. Nak beramai elok. Tak beramai berasa nak kata apa ni, adalah tuan mungkin hujah alasannya, silakan. Tapi yang condemn fatwa tu. Piduk kata tak betul, itu satu masalah. Baik tuan-tuan. Jadi itulah sedikit saya nak beritahu bagaimana penghujahan yang mereka mengatakan bahawa fitnah Dajjal kerana amalan norma baru ini bercanggah dengan sunnah Nabi. Nah, itu adalah penghujahan yang sedikit, orang kata apa, kurang tepat. Lalu orang tanya, kenapa jadi demikian? Kenapa ulasan jadi demikian? Jawapannya cukup senang. Ialah kerana langgak petak kawan. Tu je. Saya guna bahasa tuan, langgak petak kawan. Maknanya, kita ni duk petak lain. Nah, tiba-tiba pilangak petak kawan. Caca merbah. Dalam bidang ilmu Islam, tuan-tuan, bukan semua orang pandai semua. Tambah zaman kita, zaman mengaji bidang satu-satu saja. Tapi zaman spesialis. Zaman takhassus. Hak kita mengaji hak tu, kita lebih erti. Hak lain tahu agak sabar sikit, tapi tak pakar. Maka, jangan kita kata, kita tuan tahu serba-serbi, tak boleh juga.
Sebab itu bila bincang bab hukum tutup mulut ke, jarak, saf ke, itulah hukum syarak. Dialah hukum syarak taklifi. Maka yang layak waktu hukum ialah ahli hukum. Ahli hukum tuan-tuan, walaupun dia bukan mujtahid yang berkemampuan tinggi. Mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa. Nah, tapi kita maknanya kita ni hanya muqallid. Tapi kita ada orang yang pandai dengan kita, yang dilantik oleh kerajaan sebagai mufti. Maka dia yang dilantik itu, pada atas kertas, kita katalah atas kertas, dia tu antara yang lebih pandai dalam negeri kita, segi hukum agama. Bila bincang bab hukum, dia kena ahli hukum. Dan bukan semua guru agama ahli hukum. Ini saya nak bagi juga penjelasan juga lah, kadang-kadang salah tanggapan. Orang kita ni kalau anak mengaji Mesir bagi contoh. Balik tuan-tuan, suruh mengajak macam-macam. Kita fiqah lah apa. Sebab apa? Mengaji Mesir ni. Walhal sahabat kita ni pergi belajar bahasa Arab. Bukan nak kata tak pandai ilmu hukum. Reti tapi bukan takhasusnya. Tidak tabahur, tak mendalami. Fardu ain insya-Allah boleh. Tapi hak dan dalam tu mungkin tak kesampaian. Kerana petak dia ialah petak bahasa Arab. Dan saya tak nafikan juga ada orang tuan-tuan yang bidang bahasa Arab tapi pakar dalam semua. Atas kesungguhan ada juga. Tapi ghalibnya, kebiasaannya begitulah. Tapi persepsi orang kita tuan, kalau kita mengaji dia Mesir tu, kira ustaz belakang. So mengajar tuan kitabnya macam-macam, bukan bidang dia. Akhirnya jadilah tuan sedikit kecelaruan. Tapi ada yang boleh serba-serbi, itu atas kesungguhan, itu ada kena mengaku. Jangan nafikan. Tapi tuan dalam jumlah yang sedikit. Baik, jadi maksud saya, bila bukan bidang kita pilih komen, akhirnya jadi rosak. Saya buat satu bandingan. Saya kata, macam kita lah ada bendang. Ada petak bendang. Itu sampai masa kita ni, nak putak bendang kita. Dah, kita pun tuan-tuan, telefon burakah kita, atok kereta main. Kereta pun main. Dia putak petak kita habis. Cerah lagi. Kita kata kat driver. Driver, pergi putak petak sebelah. Petak tu imam. Kita ada sebelah petak tu imam. Kita kata driver, hang pergi putak petak sebelah. Driver kata, tak boleh. Itu petak orang lain. Kita apalah, hang putak sebab dia nak putak juga ke mana pun. Lagipun bukan salah. Dia nak mengalah juga. Tuan, akhirnya driver ni pun langkah petak. Tak dan putak nama sekalian, main dah canggui dengan parang. Pasal apa? Cik Imam tanya, ni siapa suruh ni? Pandai-pandai ni. Tu kawan tu, tunjuk kita. Ni siapa suruh ni? Memang tak suruh, tapi Cik Imam nak putak juga. Kau nak apa? Oleh dengan saya dah putaklah petak saya ni. Kemudian masa tu ada lagi, saya suruh sekali lah. Kau pun nak putak juga nanti-nanti. Dia kata, betul lah. Tapi aku tak suruh. Yang pandai-pandai. Dia kira anggap petak tu yang masalah. Faham lagi tak ni? Melainkan dengan izin. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, bila istilah langgak petak ini, maknanya dalam bukan bidang kita. Kalau bab fatwa-fatwa, tuan-tuan, berdasarkan isu-isu yang berlaku semasa, dia punya punca kuasanya, pihak yang berautoriti, yang berkapasiti adalah Jabatan Mufti. Kalaupun ada pakar-pakar yang lain tak setuju dengan fatwa tersebut, silakan. Bukan mesti fatwa itu betul semua. Tapi kita sangka betul. Kita sangka betul. Mungkin tak betul pada pihak yang lain. Tapi pihak kawan kata betul. Mungkin tak betul pada kita. Namun, ada satu kaedah. Pegang yang ni. Dia kata, hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Pegang bagi mulai. Dia kata apa? Hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Penetapan hukum oleh pihak kerajaan, itu yarfa'ul al-khilaf. Boleh mengangkat persisian pendapat.
Ya, itu fatwa yang mufti gariskan. Diperkenan pula oleh sultan. Akhirnya, tuan-tuan, diamalkan. Jabatan agama pun sebarkan kepada masjid-masjid dan sebagainya. Bila ada pendapat yang lain, dia rasa tak berkenan dengan fatwa tu. Itu adalah hak dia. Tapi mesti dengan hujah yang betul. Bukan kerana emosi dan sebagainya. Tetapi bila ada clash, nampak fatwa kata lagu ni jarak 1 meter, dia kata rapat. Kerana apa? Kalau kerana ajar dengan Tuhan. Kalau duk rapat tak mati juga. Kalau jarak pun nak mati juga tuan-tuan. Tu tak apa, semua pakat faham dah. Kita kata tak corona pun mati ramai dah. Kena fikir cara lagu tu, tak corona pun mati ramai dah. Kan? Jadi hakim pun, kerajaan pun letak satu hukum. Bam, tuan-tuan sekalian. Inilah hukumnya. Hak mana? Yang fatwa yang dinasihatkan oleh mufti negeri. Bila kerajaan kata itulah fatwanya, yarfa'ul khilaf. Dia telah mengangkat persihan pendapat tadi. Jadi kawan yang tak setuju pun dia sengam. Pasal apa? Walaupun aku ni pandai juga katanya, tak setuju dengan fatwa yang ada ni, tapi kerana kerajaan dah tetap ini fatwanya, baik saya duduk diam. Mungkin amal sendiri ikut pendapat saya. Tapi nak bercakap untuk ramai, ikut apa yang difatwakan. Sebab apa? Tak mau kelirukan masyarakat. Tuan-tuan perasan tak? Bila dikata itulah fitnah Dajjal, ada kawan kita seorang, ustaz kita jugalah, cukup marah. Pasal apa dia marah? Kerana dengan ulasan itu, ada orang kampung dia kata, mufti ikut Dajjal. Nanya, bila dia kata amalan kita ni, musim PKP ni, fitnah Dajjal. Jadi ada orang kampung dengar cerita tu, dia buat satu kesimpulan, dia kata, mufti ikut Dajjal. Sebab fitnah Dajjal ni, apa yang dengan Dajjal? Faham kita? Jadi kita tuan sekalian terasa juga sebab kita dalam jawatan kuasa fatwa tu. Maka bukanlah terasa kerana nak marah tu, terasa kerana tuan satu benda yang tak patut berlaku. Ni saya buat contoh mudah lah. Clash. Suami nak menikah lain. Bini tak bagi. Tak sependapat lah tu, betul dah ni. Laki nak menikah lain. Dia ambil pendapat kata kena menikah. Quran pun kata menikah ada. Kan? Sunnah pun kata gitu. Nak menikah. Poligami. Bini pula. Kan? Duk pegang pendapat tak bagi. Maksud saya lah. Dia mengklaim tuan. Di rumah ni. Tak bersudah. Akhirnya. Buat permohonan di mahkamah. Panggil bini mai. Panggil laki mai. Kau mana ni? Saya nak menikah dua. Menikah lagi. Kamu lah guna? Saya tak bagi. Tak apalah. Tapi hakim pun tengok dengan kelayakan suami, apa semua, zahir batin nampak. Cukup lah dia kata. Akhir kata, saya benarkan awak untuk berpoligami. Keputusan hakim tuan, orang kata mengangkat khilaf tadi. Bila keputusan ada, isteri patutnya sengam. Kalau bantah pun pasal apa? Tak boleh dah. Sebab apa? Telah ada keputusan hakim. Contoh tu mungkin betul ke no? Contoh tu betul tak? Contoh tu punya contoh angan-angan yang berpanjangan. Bila hakim kata, saya tengok awak punya kelayakan dengan pendapatan awak, saya batin nampak clear, awak layak berpoligami. Bini tak setuju. Bila keputusan keluar, bini pasal akor. Nak lagu tu lah. Kau tak akor juga, berterabur, cerai-berai. Pasal apa tak akor dengan keputusan hakim tadi? Dia kira hak dia juga. Fatwa dah ada, sultan dah berkenan. Jadi gazet dan tuan-tuan sekalian. Akhirnya tuan sekalian, ada orang tak setuju. Cakap secara publik, akhirnya keliru masyarakat. Yang cerdik sikit, tak setuju, dia beramai seorang di rumah dia. Nak bercakap akhirnya ramai, ikut apa yang kerajaan kata. Untuk mengelak kekeliruan. Selesai masalah. Betul dah? Lagu tu lebih kurang. Syak dah. Bunyi apa tadi? Pukul 8. Baik tuan-tuan dan sekalian. Maka nasihat untuk saya dan semualah.
Kita ni, kita rendah diri sikit dah cukup dah. Tawadhu'. Rendah diri di sudut ilmu pengetahuan. Cukup dah. Kita kata saya tak pandai. Saya ni tak pandai, orang awam. Maka saya turut apa yang orang pandai kata. Dalam negeri ni, kalau ada isu yang baru timbul, tuan, yang pandai adalah mufti. Maka apa fatwa dia keluar, kita turut sahaja. No? Dia sepatutnya begitu. Baik. Itu sedikit perkongsian dalam pertemuan kita awal ini. Dan tuan-tuan, kita masuk sikit kitab kita. Boleh kono? Tak baca pun nampak kolej jauh. Dah lah lama kali mai. Saya lah. Tuan-tuan mai sedia. Tak baca kitab pula. Biar nak habis no. Tak mana? Ada nak tambah apa kan? Nak tanya kan? Nak komen? Adakah? Had mencuri lah. Ni. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita sambung balik kitab kita, Idaman Penuntut, juzuk yang ketiga. Malam ni sambung pada kata guru kita yang mulia rahimahullahu ta'ala, kedua berakal. Situ nah. Kedua berakal. Maka tiada dipotong tangan orang gila jika dia mencuri. Ketiga, barang yang dicuri itu sampai kadar, yakni sampai nisab yang ditentukan oleh syarak. Suku dinar, tuan-tuan, suku dinar, iaitu 1/4 dinar emas. Sama ada yang dicuri itu emas atau perak atau barang lain yang berharga sama macam harga emas yang bersih seberat 1/4 dinar. Termasuklah wang kertas pada masa sekarang. Keempat, diambil barang itu di tempat yang dianggap tempat simpanan yang sesuai. Maka tidak boleh dipotong tangan pencuri jika diambil barang tersebut yang diletakkan pada bukan tempat simpanan yang sesuai dengan dia. Tuan-tuan, itu orang kata apa ni, sambungan bacaan kitab kita. Tajuk kita ni, tajuk besar, hukum hudud. Hukum hudud, hukum yang dia telah pun ditetapkan oleh Allah. Hudud maknanya batasan. Maknanya yang telah pun ditetapkan. Disebut dalam Al-Quran. Dan hukum hudud ini tuan-tuan sekalian, sejak asalnya tambah tak boleh, kurang tak boleh. Kalau Allah Ta'ala kata sebat 100, dia kena cukup 100. Gram 101, haram pada yang lebih 1. Kesian, buang 1, tinggal 99, haram juga pada hakim. Kerana apa? Hudud hukumannya lah tetap. Permanent dan statik. Nah, ubah tak boleh. Atas nama hudud. Dan antara kes-kes jenayah hudud yang hukumnya ditetapkan dalam Al-Quran ialah kes mencuri. Kes mencuri. Tuan-tuan puan sekalian. Jadi bila sebut mencuri ini jenayah hudud. Dan mencuri ini, tuan-tuan puan sekalian, hukumannya apa dia? Quran sebut, faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah. Sabit dakwaan tertuduh mencuri dengan bukti dan saksi, maka potong tangan. Hukumnya tetap potong tangan. Jadi untuk kepada hukum potong tangan mencuri ini, tuan-tuan, bukan kira curi ya pegang kerat. Curi ya pegang kerat, bukan lagu tu. Dia kena ada SOP dia.
proceeding dia. Yang mesti kena cukup proceeding itu, baru layak tangan pencuri itu dipotong. Kalau tidak, belum boleh dipotong. Dengan syarat-syarat inilah saya nak bagi tahu Islam, tuan-tuan, agama cukup adil. Ni sikit tuan-tuan sekalian kerana otak liberal. Dia tak apa yakin dengan hukum Allah Ta'ala ni. Maka tuan-tuan sekalian, dia duduk komplain pula. Dia kata kalau lah kita hukum potong tangan pencuri itu, kesian kat dia. Nanti kalau potong tangan nak kerja lagu mana? Nak cari makan lagu mana? Tangan dah tak ada. Kesian kat dia. Tuan-tuan, itu kesian yang dilaknat. Kerana apa? Kesian itu telah mengubah hukum qat'i yang Allah tetapkan. Maka orang yang bercakap demikian perlu bertaubat. Tuan-tuan pernah dengar ada kenyataan ni? Satu ketika dahulu, dia kata kalaulah kita potong tangan pencuri, nah kesian masa depan dia. Bahkan orang yang mencuri ni, kita tangkap dia, kita bagi dia kerja. Kerja apa? Kerja ikut minat dia. Sebagai contoh, dia curi tayar kereta. Kita tangkap dia, akhirnya kita bagi dia kerja, dia kedai tayar. Maka ada kawan melawak, kawan curi tayar kereta, tiba-tiba pergi kerja kedai tayar kereta, confirm tayar dia hilang. Tuan, hak kesian aku tu adalah kesian yang diharamkan agama. Maka tuan-tuan sekalian, syarat-syarat yang dikenakan ini membuktikan bukan senang nak pergi duk kerat tangan orang curi ni. Walaupun dia curi sungguh, bukan senang nak pergi duk kerat tangan dia. Tak cukup syarat, tak boleh. Orang yang tak belajar, dia ambil yang umum lah. Curi kerat tangan, zalim. Curi kerat tangan, nanya. Curi kerat tangan, nah, tak boleh buat kerja. Curi kerat tangan, tuan-tuan, dia duk perburukkan hukum agama. Tapi kita kau teliti balik hukum agama ni dengan syarat-syaratnya, Allah, bukan senang kita nak potong tangan pencuri. Susah. Susah. Maka antara syaratnya ada 9. Kalau orang tanya kita, Ustaz, syarat untuk potong tangan pencuri ni ada berapa? Jawabnya ada 9. Cukup 9 ni, boleh layak potong tangan. Kalau tidak, tak boleh. Yang 9 tu apa? Nombor 1, dia mesti baligh, cukup umur. Dah sembang dah hari tu, panjang. Dan yang kedua, syarat pencuri yang telah sabit dia punya hukuman untuk dipotong tangan, maka dia kena berakal. Berakal maknanya waras. Dia tidak ada, tuan-tuan, penyakit mental. Macam tuan-tuan semua ni kira orang yang waras lah. Tuan-tuan. Nah, habak kata, kalau tidak waras, dia curi. Betantan pun, tuan, tak kena potong tangan. Orang gila, tuan, dia boleh pakat 4-5 orang. Semua gila belakang. Dia beli topeng tutup kepala, tutup muka, tuan sekalian. Dia nampak mata 2 biji saja. Pergi beli atas senapang tu, machine gun ataupun sniper bagi contoh. 5 orang gila ni. Kau dia pergi sewa pula kereta, sewa. Atau van sewa lah. Lagu tak apa. Lawak biar. Dia pergi sewa pula 2-3 hari. Kemudian ada plan pula. Nak rompak gini-gini atau nak curi gini-gini. Tuan, tiba-tiba tertangkap. Tiba-tiba 5 orang tu tunjuk saja gila. Atas bahasa mahkamah, lepas. Tapi kita fikir, takkan sampai teratur gila kot. Gila sungguh. Kan apa sebab dia boleh pergi rancang, gini-gini, boleh pergi atuk pula, hang tang ni, aku tang ni. Nampi sewa van lagi 2 hari, dia kata. Kemudian boleh beli topeng, tu takut orang cam kita. Takut CCTV boleh nampak kita. Kalau fikir aku tu, takkan gila aku no.
Tak gila lah. Tapi takdir kata kalau dia gila sungguh, ada sijil. Doktor kata memang gila. Pernah gila. Lah pun nampak gila lagi tu. Maka kemudian terangkat hukum potong tangan. Tapi kalau sistematik macam ni, confirm dia tak gila. Nah, orang gila tuan dia tak lagu tu. Baik. Ambil tu tuan lah. Yang kedua tadi dia kata, hendaklah pencuri yang nak dipotong tangannya ialah orang yang waras, yang berakal. Kalau dia tak gila pun tuan, tapi hampir gila. Kita sebut selalu tuan, yang gila ni gila lah. Nah, hilang terus sifat tamyiz. Tak boleh beza apa-apa. Tapi ada orang lain yang dia ni tak gila, tapi hampir gila. Nah, tak waras juga. 3 suku, 3 selenen. Hak spak, ada spak, bagi spak. Nah, amat nispu. Panggil nispu dulu, 5 separuh. Tak ada separuh ya, nispu dia panggil. 3 suku. Wayah putih. Dan sebagainya. Istilah yang terletak pada orang menunjukkan bahawa akalnya tak sempurna. Dia tu di luar kewarasan. Termasuk juga dalam kategori ini. Tapi jangan jadikan itu satu bentuk helah untuk lepaskan diri daripada jenayah. Contoh tahu kan, dulu pernah berlaku lah kes bunuh orang. Dia sihat elok tuan. Nah, boleh sembang elok. Memang sihat elok daripada kecil sampai dewasa. Sampai bekerja, sampai pencen, askar. Tiba-tiba berlaku kes bunuh. Lagu ni cara nak menyelamatkan dia daripada hukum mati. Akhirnya dikatakan dia gila semasa kejadian. Dan ada pun sijil kata dia gila. Akhirnya terlepas. Kalau benar dia gila, tak apalah. Tapi kalau dia tak gila, tapi direkayasa, bukti kata dia memang gila, ini penipuan yang besar. Dia akan tanggung besar di akhirat. Tak akan lepas dosa dia. Maka saya nak katakan, kalau kes curi ni pun, orang besar curi sebagai contoh. Kalau kena, confirm potong tangan. Maka nak mengelak tuan-tuan, orang keluar sihir gila. Kawan ni telah pun gila sebelum curi itu berlaku lagi. Maknanya semasa curi berlaku, mungkin dia sedang gila. Dan lalu ni nampak tak? Gila tu. Nampak mas gila masih ada. Kan? Maka akhirnya terlepas hukuman. Ini suatu jenayah pula. Dia curi itu jenayah besar lah. Tiba-tiba pihak helah pula tuan berkata dia gila. Orang main sihir cukup. Itu lagi besar dosa dia. Zaman lah tak pelik ke saya kata. Tipu sijil apa semua ni. Sebab apa? Orang yang makin hilang amanah dan siqah. Itu tuan maaf sebutlah sebelum ahli parlimen berapa orang. Sebelum ni. Ahli parlimen tuan. Jadi kerajaan yang sijil palsu. PhD palsu. Artis pun ada tapi tarik balik dah. Penceramah motivasi pun ada. Tak apa, bukan habang ilmu tu, tuan-tuan. Bukan mesti ada sijil dia pandai, tak ada sijil pun dia pandai. Tapi untuk nak habang dia memang pandai sungguh tera, untuk tuan-tuan nak bukti kata dia tera, sampai keluar sijil palsu, itu jenayah. Berlaku banyak tak? Banyak. Jadi kalau benda tu berlaku untuk sekarang apa? Ada unsur bayaran. Ada unsur kepentingan. Maka tak pelik akan berlaku juga benda yang sama dalam sabitan jenayah hudud. Dia akan buat rekayasa. Yang penting fulus. Yang penting fulus. Itu adalah jenayah yang cukup besar. Khianah. Tapi nampak macam pelik kat sebagai orang dia boleh terima je. Memanglah dia sihir palsu tapi dia pandai.
Pandai tajuk lain. Tapi kes si palsu tu nampak ni lah khain, pengkhianat. Jangan kita kata kerana dia cerdik, dia pandai jasa banyak, hak tipu dia tu kira halal aku, tak boleh. BP lah, dia nak BCJ pun. Pasal apa? Jasa dia banyak dah. Kalau ikut jasa dia pada negara ni, CJ tu tak ada apa. BP lah CJ palsu tu. Tuan-tuan, ini satu bentuk redha yang dimurkai. No? Jadi saya katakan bahawa tuan-tuan, untuk proof, evidence, orang boleh reka senang-senang kan ni. Boleh reka senang. Yang terbaru untuk baru ni, hak artifak. Rasul. Peninggalan Nabi tu. Syah CJ tu dia katakan, palsu pula dah tuan. Pening kita. Tuan-tuan tahu contoh hak baru ni kan? Lebih kurang seminggu lebih sikit lah. Isu artifak peninggalan Nabi yang dia bawa umai tempat kita ni, nak tunjuk kata hak ni, peninggalan Nabi ni, ada sebahagiannya kata itu sijil palsu. Bukan pun. Jadi, kita kata, biar betul. Biar betul, tuan-tuan. Takkan palsu kot. Tuan-tuan, ya. Kita kata mungkin tak palsu. Tapi, yang berlaku tuan-tuan dalam dunia pada hari ini, penipuan itu cukup berluasa. Maka kita bimbang juga takut berlaku benda sama kepada sijil artifak hak Rasulullah peninggalan baginda. Kita tak dia kata salah sebab belum terbukti salah. Tapi benda disebut tuan-tuan sebagai palsu. Ini pun kita rasa tu benda yang cukup meralat. Cukup meralat. Tuan-tuan dan puan sekalian. Baik. Jadi saya rasa cukup setakat tu kono. Malam ni insya-Allah ada rezeki jumpa lagi bulan hadapan. Sambung pada muka surat 35 juga pada syarat yang ketiga. Iaitu barang yang dicuri hendaklah cukup nisab. Tak cukup nisab, tak potong tangan. Cukup nisab baru ya potong tangan. Berapa nisab kita akan sebut semula pada sebulan akan datang. InsyaAllah ta'ala. PKP tak boleh baca lama. Ada nak tambahkan, nak komen sila? Tak ada. Jadi anak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam bisawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.